And then sampai satu tahap, makcik itu berdiri betul-betul sebelah pengantin perempuan. Dia tengok dekat cermin ni, muka dia tapi tak tunduk. Maknanya muka dia macam diam je. Tangan dekat dalam singki, muka tengok ke arah Miss Hui ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi di dalam channel Sembang Kopi. Channel yang akan mengetengahkan kisah-kisah seram yang menarik untuk anda dengarkan. Tapi sebelum aku memulakan apa-apa kisah, ingin aku mengucapkan ribuan terima kasih kepada korang semua yang dah pun subscribe dan support channel aku ni. Yang mana korang semua yang baru sampai ke Sembang Kopi pun, aku ucapkan selamat datang. Aku doakan korang semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan korang semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Untuk kisah seram kita pada video kali ini, seperti biasa akan ada 3 kisah seram yang dikirimkan kepada aku yang pada aku menarik untuk kita dengarkan. Jadi, tanpa membuang masa lagi, get your coffee, jom aku story. Kisah seram kita yang pertama ni dikirimkan oleh pengirim kita yang ingin dikenali sebagai Miss Hui. Yang mana Miss Hui ni nyatakan di dalam email yang kejadian seram ni berlaku dalam tahun 2022. Maknanya baru lagi lah kisah ni berlaku. Miss Hui ni, dia ni bekerja sebagai penyelia di satu kedai menjual baju-baju berjenama, yang kedai dia ni terletak di satu shopping komplek ataupun di dalam satu shopping komplek yang terletak di area Lembah Kelang. So dekat KL lah, dia tak bagi tahu pula mall yang mana satu. Jadi Miss Hui ni cakap waktu hari kejadian seram ni berlaku, kedai dia terpaksa tutup lambat sikit ataupun terpaksa closing lambat sikit sebab waktu tu ramai orang datang, hari cuti waktu tu. So Miss Hui cakap, okey terpaksalah, biasa dalam pukul 10 dia dah turun shutter tu separuh. Jadi bila turun shutter tu separuh pun, still dalam kedai masih ramai orang lagi. So nak tak nak kena tunggulah kan, orang yang orang yang ada dalam kedai keluar dulu, baru dia boleh tutup dia punya account kan, ataupun dia dah boleh start kira duit. Jadi dah tunggu waktu tu dah dekat pukul 10 lebih, 10.45 macam tu, customer semua dah keluar. So bila semua dah keluar, kebanyakan kedai di keliling dia ni dah tutup lah kan. Jadi dah mula ada yang dah start closing apa semua lebih awal. Jadi Miss Hui kata bila settle je, dia cakap dengan pekerja-pekerja dia kedai dia ni ada 4 pekerja, di mana dia sebagai supervisor, dia ada seorang assistant supervisor dan dia ada 2 orang promoter. Di mana assistant dia seorang perempuan, 2 orang promoter dia adalah lelaki. So dia orang pun cakap So Miss Hui ni pun cakap dekat semua pekerja dia, assistant supervisor dia akan pergi dekat tempat kasut perempuan dengan baju perempuan, tengok mana yang nak kena kemas dulu. And then yang mana staff lelaki ni, yang 2 orang ni, kena pergi kat tempat kasut lelaki dengan baju lelaki, kena kemas lah. Mana yang tempat yang lipat-lipat yang dah beralih tu, kenalah ni balik kan, kenalah susun balik apa semua. And then kalau dah settle, seorang ni kena bantu pula yang assistant supervisor ni, sebab dia orang nak tutup. Jadi Miss Hui ni teruslah keluarkan duit dekat dalam cashier. Dia start kira untuk dimasukkan ke dalam peti besi ataupun peti cash. Dan dia kena update dia punya berapa jualan hari ni apa semua dekat dalam grup WhatsApp dia kan. So Miss Hui ni kata dia buat kerja tu cepat lah sebab dia dah tutup lambat. Sampailah pukul 11, semua kerja dah settle, termasuk Miss Hui sendiri. So dia pun adalah buat spot check sikit dekat dia punya budak, beg budak-budak dia. Lepas tu terus keluar daripada kedai, lampu semua dah tutup lah. Jadi waktu dia tengah buat spot check dekat budak-budak dia ni, dia dah rasa perut dia dah tak sedap tau. Jadi dia kata kenapa perut dia rasa tak sedap kan, tak apalah. And then mata dia pun dah mula mengantuk, dah mula macam letih lah kan. Jadi dia pun keluar daripada kedai dia, tutuplah shutter tu sampai habis.
And then dia cakap dekat assistant supervisor dia dengan dua orang staff dia, you all boleh teman I sekejap tak, dia kata. Jadi staff dia katalah, kenapa Miss nak pergi mana? I nak pergi tandas lah, I rasa nak cuci muka, I ngantuk sangat lah, dia kata macam tu. So okey lah, Miss Hui ni, staff dia ni pun okey lah, jomlah pergilah. Takkan nak bagi assistant supervisor dia je teman, sebab assistant supervisor dia perempuan. Betul lah, dah malam pula tu, dah banyak lampu yang dah tutup apa semua. Jadi okey lah, terpaksalah dua orang ni ikut sampai dekat bilik air. Waktu tu bilik air dah mula, lampu dah tutup lah. Jadi dia kata, mana pelak lampu kan? Dia pun cari pelak lampu, dia buka lampu. Dia buka lampu, waktu tu ada lampu yang dekat bahagian cubicle ataupun dekat bahagian tandas ni menyala. Yang dekat bahagian sinki ni dia macam berkelip-kelip, tak tahu kenapa. Dia kata, kenapa macam berkelip-kelip? So kita apalah, dia pun masuk dalam bilik air tu, terus pergi dekat bahagian sinki, and then dia mulalah basuh muka dan sebagainya. Dekat luar ni pula, yang dua orang staff lelaki tu dengan assistant supervisor dia dah tunggu dia keluar lah. Jadi Miss Hui kata dia basuh muka. Korang bayangkan, inilah satu-satunya pengalaman Miss Hui sepanjang dia bekerja. Ini satu-satu pengalaman dia diganggu, di mana waktu dia tengah basuh muka ni, dia kata basuh, dia pun tengok dekat cermin. Dia basuh, dia tengok dekat cermin. Kali ketiga dia tengok kat cermin, dia basuh, dia tengok dekat cermin ni muka dia, tapi tak tunduk. Maknanya muka dia macam diam je, tangan dekat dalam sinki, muka tengok ke arah Miss Hui ni yang sedang basuh muka ni. Korang bayangkan, mula-mula Miss Hui macam tak perasan tau, tapi bila dia tengah basuh muka, dia punya mata dia ni, dia macam perasan dekat cermin ni, kenapa dekat dalam bayangan dalam cermin ni tak bergerak. Maknanya macam tenung dia je tau. And then bila Miss Hui tengok aje, benda tu stay kat situ. And then suddenly tiba-tiba benda tu macam tersenyum dekat Miss Hui ni, menyebabkan Miss Hui ni sampai terkejut tau. Dia terkejut dan teramat sangat, sampaikan dia terkebelakang. And then dia kata dia dah tak sedarkan diri. Dia ingat sampai situ saja. Dan dia sedar balik, ada staff-staff dia lah masuk, kejutkan dia. And then ada guard yang datang. Mungkin staff lelaki dia salah seorang pergi panggil ke jerit, dia tak tahulah, sebab dia dah pengsan dalam bilik air tu. Bila bangun apa semua, dia kata dia ditemani oleh dia punya assistant supervisor untuk pergi ke bahagian parking. And then assistant supervisor dia kata, Miss boleh bawa kereta ke? Dia kata macam tu kan, sebab baru lepas pengsan kan. Dia pun tak sedar hati nak biarkan dia punya supervisor dia balik seorang-seorang. So Miss cakap dia memang rasa macam takut sangat, sampaikan dia kata dia tak boleh drive. Dia masuk dalam kereta, dia dah start engine, tapi dia tak boleh jalan. Dia diam je, dia macam terkejut. Tadi aku cakap, dia terkejut, dia diam kan. And then sampailah dia punya assistant supervisor datang kat dia. Dia kata, jomlah Miss, saya hantar Miss balik. Kebetulan dia punya assistant supervisor tinggal tak jauh daripada rumah Miss Hui ni. Jadi dia lah yang hantar Miss Hui ni balik ke rumah. And then kereta terpaksa tinggal dulu lah dekat mall tu kan. And then dah bagi tahulah pada guard yang kereta tinggal kat situ. Esokan harinya assistant dia datang ambil untuk pergi kerja. Barulah balik keesokan harinya, barulah dia bawa balik kereta dia balik ke rumah dia. So itulah pengalaman yang dikirimkan oleh pengirim kita ni, iaitu Miss Hui. Di mana dia mungkinlah bayangan dekat cermin tu. Siapa tak takut, betul tak? Cermin ni pantulan kita, di mana apa saja yang kita buat, benda tu akan ikutlah. Ataupun bayangan tu akan ikutlah. Kita tunduk, dia tunduk. Kita dongak, dia dongak, macam tu. Tapi bila Miss Hui basuh muka, benda tu tak basuh, just tangan dekat dalam sinki, muka pandang ke arah Miss Hui, mata tepat pandang ke arah mata Miss Hui tu. Siapa tak takut, betul? So itulah pengalamannya. So pada pendapat korang macam mana? Kisah ini seram ataupun tidak? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Kisah seram kita yang kedua ni pula dialami oleh pengirim kita yang bernama Encik Asfa.
Di mana Encik Asfar ni, dia ni nyatakan di dalam email yang dia ni tinggal di satu kawasan di negeri Kedah. Cuma secara spesifik dia tak bagi tahulah dekat mana dia tinggal. Cuma kejadian ni berlaku pada tahun 2015. So dah lama jugalah. So Encik Asfar ni, dia ni bekerja sebagai fotografer profesional, di mana dia ambil gambar wedding, ambil gambar majlis-majlis ataupun event-event yang penting lah. Yang mana job yang dia dapat tu dia akan pergi. Jadi pada hari kejadian seram ni berlaku, Encik Asfar ni dia dapat satu job ambil gambar wedding ataupun ambil gambar pasangan pengantin yang dia punya majlis tu berlangsung dekat satu kawasan yang bernama ataupun diberi nama Kuala Ketil di Kedah. Kalau aku salah betulkan kat bawah lah dekat ruangan komen. Kuala Ketil ke Bukit Ketil macam tu lah. Kuala Ketil tak silap aku dalam email dia tulis. So dekat Kuala Ketil. Dia pun ambil job tu 2 hari. Di mana hari Jumaat ambil gambar nikah untuk pasangan ni. And then pada hari Sabtu pula ambil gambar untuk sanding lah. Jadi pada hari Sabtu tu dia datang awal pagi lah, ambil gambar pengantin perempuan dan sebagainya lah. Lepas tu bawa lah ke majlis, ambil gambar pengantin, apa semua. Settle majlis dalam pukul 5, 4:30 macam tu. So bila settle saja dia punya majlis, terus dia jumpa dengan pengantin. Dia cakap, sekarang ni kita nak pergi ambil gambar dekat outdoor. Saya ada nak ikut dekat tempat awak ke ataupun nak saya pilih tempat? Dia cakap macam tu. So pengantin lelaki cakap dia ada berhajat untuk ambil gambar dekat satu tempat ni lah, satu kawasan ni dia yang pilih. So Encik Asfar kata okey, tak apa, jom kita pergi tengok dulu tempat tu. So dia pun bawa lah pengantin ni. Sebenarnya waktu dia nak keluar tu, Encik Asfar kata Encik Asfar dah perasan dah, macam awan dah mula macam nak gelap, macam mendung, macam nak hujan kan. Jadi okeylah, tak apalah, dia pergilah juga, harap-harap sempat. Dia masuk saja ke dalam kereta, dia menuju ke tempat yang dia nak tuju ni. Sampai saja kat kawasan tu, hujan dah mula turun. Turun renyai, lepas tu dah mula macam nak lebat kan. Jadi Encik Asfar tanyalah dengan pengantin ni, di mana nak ambil gambar hari ni juga ke nak ambil gambar hari lain? Sebab ni hujan, dah pukul 5 dah ni kan, sempat ke kita nak ambil gambar? So pengantin lelaki kata kena ambil gambar hari ni juga, sebab baju diorang kan sewa. Baju tu diorang nak pulang balik lepas majlis. Dia cakap macam tu. Okey lah, kalau macam tu terpaksa ikut lah kan. So Encik Asfar ni tunggu-tunggu, sambil tu dia tengok lah kawasan-kawasan yang dia nak ambil tu. And then dia tengok ada kawasan, macam ada kawasan berbukit, lepas tu ada macam bunga-bunga putih macam tu kan. Macam cantik lah. Bila dia, daripada pandangan mata seorang fotografer macam dia cakap memang kalau masuk dalam frame, gambar tu akan jadi cantik. Lepas tu ada juga satu kawasan yang di mana berdekatan dengan kawasan tu juga ada macam kawasan bangunan terbengkalai, tapi bukan bangunan yang buruk kan. Dia macam dinding saja, bumbung tak ada. Ada yang kebanyakannya dinding lah, macam tak siap. Macam tu lah. Jadi Encik Asfar tengok kan, memang kalau kita tengok dengan mata kita macam buat apa nak ambil gambar kat situ, macam tempat tinggal je kan. Tapi kalau masuk dalam frame, gambar tu akan jadi cantik sebab ada daun-daun apa semua kan. So Encik Asfar kata pandailah pengantin lelaki ni pilih. So sampailah jam menunjukkan pukul 6 suku. Korang bayangkan hujan dah mula berhenti. So Encik Asfar tanya lagi sekali pengantin, nak ambil gambar juga ke? Sebab dah pukul 6 suku, sempat ke kalau kita nak ambil gambar? Cakap macam tu. So pengantin lelaki kata kena ambil juga. Kita ambil lah mana yang kita boleh, lepas tu kita balik. Dia cakap macam tu. Okey. Diorang pun turun cepat-cepat, pergilah dekat kawasan bukit tu, ambil gambar. Pergi dekat kawasan yang terbengkalai aku cakap tadi, ambil gambar kat situ, post apa semua, settle. Diorang pun balik dalam pukul 6.50 macam tu, baru diorang balik. Masa tu dah mula nak gelap sebab hari baru lepas hujan pula tu. Lepas tu dah kira senja lah kan. Dia pun baliklah ke rumah, mandi-mandi rehat. Sampailah waktu nak buat editing gambar. Part ni yang dia kata gangguan seram tu berlaku kat sini. Di mana waktu dia nak buat editing lah, daripada segi cahaya apa semua kan. Lepas tu nak convert lah, nanti nak jadikan dia satu album apa semua. Jadi waktu dia tengah edit ni, dia kata mula-mula tu macam okey je, gambar-gambar ni okey je. Sampailah satu part, gambar tu dekat kawasan terbengkalai, yang aku cakap bangunan terbengkalai tadi. Tengah-tengah dia edit ni, dia perasan tau, gambar tu kan banyak. Dia orang ambil macam candid kan. Pengantin buat pose apa semua, dia pun tangkap gambar. Jadi dia perasan dekat belakang
pengantin ni macam ada satu susuk tubuh orang, tapi tak berapa jelas. Jadi Encik Asfar ni macam, apa kat belakang ni? Pokok? Rasanya bukan pokok, sebab nampak macam yang terjurai tu warna hitam. Macam tu tau. Jadi dia kata okey lah, tak apa. Dia pun next lah ke gambar yang berikutnya. Gambar berikutnya, korang bayangkan bila dia skip gambar tu, semakin ke depan benda tu makin jelas. Sampailah nampak susuk tubuh seakan-akan satu perempuan tua macam makcik tau. Tapi tak bongkok. Dia kata makcik tu macam berdiri tengah tengok ke arah pengantin ni. Korang bayangkan. Korang bayangkan. Dia nak edit, dia belum edit lagi ni. Dia tengah skip ni. Ada yang dia dah edit lah. Tapi yang part yang dekat kawasan Terbengkalai ni, sampai kat situ dia kata, ish, makcik ni buat apa berdiri kat situ kan. Baru dia perasan. Waktu dia tangkap gambar tu, dia tak perasan pun ada orang. Waktu editing tu, dia kata dia baru nampak macam ada rambut kan. Tapi bila dia ke depan baru nampak benda tu seolah-olah macam keluar daripada belakang tembok tu, tengok ke arah pengantin. Dan bila Encik Asfar ni skip lagi, benda tu semakin dekat dengan pengantin. Korang bayangkan. And then sampai satu tahap, makcik itu berdiri betul-betul sebelah pengantin perempuan. Kat situ Encik Asfar ni kata, waktu dia tengah skip, dia tengah tengok gambar ni kan, dia tengah tengok siapa makcik ni, kenapa makcik ni tak ada tadi. Dia tengah pening dalam keadaan dia pening ni. Dekat bawah rumah dia 2 tingkat. Waktu tu dia duduk, rumah tu rumah bujang. Dia tinggal 3 orang dengan kawan dia. Cuma 2 orang kawan itu tak ada dekat rumah. Jadi dia kata dia dengar bunyi macam dekat bawah. So dia kata, kawan aku ada dekat bawah ke? Bukan ke member dia 2 orang dah keluar tadi kan? So dia pun turun ke bawah. Dia cubalah jengah ke bawah. Dia kata kat bawah gelap. Bawah gelap. So dia tak berani nak turun. Sebab dia baru lepas tengok gambar pengantin yang ada something tadi tu. Tiba-tiba dekat bawah gelap. Takkan dia nak pergi turun, betul tak? Dia dengar bunyi. Lepas tu bila dia panggil nama kawan dia 2 orang, dua-dua tak nyaut. Tapi bunyi macam ada orang berjalan macam tu kan. Dia kata dia naik ke atas. Dia kunci pintu. And then dia tutup dia punya PC. Dia pun rehat lah, tidur. Dan keesokan harinya selepas daripada tu, dia telefon pengantin. Dia ajak pengantin ni jumpa kat mana-mana. Dia tunjuk kat dalam laptop tu gambar yang dia dah ambil tadi tu. And then memang betul, ada gambar makcik tu dekat dalam gambar pengantin tu, gambar wedding. So dia tanya juga dekat pengantin, nak print juga ke gambar yang ni? Dia cakap macam tu kan. And dia bila pengantin tengok kan, cakap dia pun tak sangka yang ada sesuatu dekat belakang, sampaikan duduk betul-betul sebelah bini dia. Korang bayangkan, pengantin perempuan ni lagi muka dah cuak lah sebab benda tu duduk sebelah dia. So ambil keputusan gambar-gambar yang hanya dekat kawasan bukit tu saja yang dijadikan gambar yang dalam album. Gambar-gambar yang tu semua yang dekat rumah Terbengkalai yang start dah ada makcik tu, dah boleh buang lah. Kira tak ambil lah gambar tu, kira tak masuk dalam album. So waktu editing tu memang Encik Asfar ni kata perasaan seram tu datang time editing tu. Sebab dia seorang waktu tu tengah nak editing, nampak pula gambar macam tu. Tengah-tengah dia tengah fokus kat gambar makcik tu, tiba-tiba ada bunyi dekat bawah rumah dia. Tingkat bawah kan, dia pun tengok macam tak ada orang. Kat bawah gelap. Panggil nama kawan 2-3 kali tak nyaut. Lepas tu tapi dengar bunyi orang berjalan. Bunyi kat tapak kaki kat tangga tak ada orang. Itulah yang dinyatakan dekat dalam email. Masa aku baca mula-mula pun aku pun rasa macam, cerita ni boleh tahan seram lah pada aku lah. So pada pendapat korang macam mana? Kisah ni seram atau tidak? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. So itulah pengalaman yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Encik Asfar. Untuk kisah seram kita yang ketiga ni, pada aku kisah ni agak ringkas lah, tapi menarik untuk kita dengarkan. Di mana kisah ni dialami oleh pengirim kita yang bernama Puan Aida.
Di mana Puan Aida ni nyatakan di dalam email yang dia ni tinggal di satu kawasan iaitu di Cyberjaya, di mana rumah suami dia lah. Dan rumah mak mentua dia pun dekat area Cyberjaya juga. Cuma kampung dia terletak di Kemaman, Terengganu. Dan pada hari kejadian seram ni berlaku, Puan Aida ni sebenarnya dalam perjalanan untuk balik daripada Kemaman nak menghala ke KL ataupun nak menghala balik lah ke rumah dia. Jadi dia terpaksa melalui satu jalan iaitu Lebuh Raya Pantai Timur, LPT. So dalam perjalanan ni kereta tak banyak sebab bukan musim cuti waktu tu. Dia balik disebabkan ada hal kecemasan. Jadi dia balik pun bukan dengan anak-anak, dia just balik dengan suami berdua, anak-anak tinggal rumah mak mentua dia. So Puan Aida kata suami dia ni bawa agak laju. Sebab yalah jalan tak banyak kereta kan. Kalau ada kereta pun semuanya laju-laju kan. Jadi dia pun bawa, just dia diam je lah. Sebab dia kata mungkin juga suami ni tak nak lambat sampai rumah, sebab nanti nak ambil anak daripada rumah mertua dan sebagainya kan. Kan lambat kan kesian pula. Jadi dalam perjalanan ni sampai dekat dengan kawasan area Tameloh, kereta dah mula macam jam tau. Macam jam, bukan jam sekat lah, tapi jam yang agak perlahan. Pergerakan kereta tu perlahan. Jadi dalam kepala kita ataupun dalam kepala Puan Aida ni, dekat depan ni mesti ada kemalangan ataupun ada something lah, kereta rosak ke apa macam tu lah. Jadi Puan Aida kata selang beberapa waktu, betul memang ada kemalangan dekat kawasan tu, dekat kawasan highway ni lah, melibatkan sebuah lori dan juga dua buah kereta. Satu kereta yang tak teruk sangat, satu kereta yang memang teruk, kemik, boleh katakan total loss lah. Di mana kemik depan, bumbung dia pun kemik, mungkin dia dah terbalik. Dia dah berpusing ke dah terbalik ke tak pasti, tapi memang kemik, bumbung dia kemik macam tu kan. So ada juga dia tak pasti itu adalah pemandu ataupun penumpang yang dah tercampak mungkin keluar daripada kereta. Yang bila dia lalu tu, Puan Aida kata nampak macam adalah jenazah yang dah kena tutup kan. Masa tu ada polis, dah ada bomba apa semualah. Cuma apa yang menarik perhatian Puan Aida ni adalah waktu dia melalui kawasan tu, dia nampaklah lori apa semua kan. Lepas tu suami Puan Aida ni pun tengok juga, teruk lah lori ni, habis lah kereta ni macam tu kan. Jadi Puan Aida ni pun tengok sampailah dia tengok dekat kereta yang kemik tadi tu. Korang bayangkan, dia ternampak dekat tempat duduk belakang kereta yang dah kemik aku cakap tadi tu, macam ada orang tahu duduk dalam kereta tu. Tapi Puan Aida ni macam ada orang lagi ke dalam kereta tu? Takkan bomba ataupun polis tu tak perasan kot ada orang lagi kan. Tapi dia cakap dalam hati je lah. So bila dia tengok betul-betul kan, benda tu macam duduk, macam tak ada masalah pun. Tak ada pun macam menjerit-jerit ke apa, tak ada. Dia just diam je dalam kereta tu. So bila Puan Aida tengok kan, datanglah perasaan takut. So Puan Aida ni just diam je lah. Dia pun jalan. Bila dah lepas jauh sikit, dia pun tanyalah dengan suami dia, Abang ada nampak tak tadi dekat dalam kereta yang kemik tadi tu? Kemik mana? Dua-dua kereta kemik, suami dia cakap. So dia kata bukan, yang teruk tadi tu. Oh, yang kereta satu lagi tu kereta biru tu. Kereta biru tu. Oh okey, kenapa dengan kereta tu? Dekat belah belakang dia, saya perasan macam ada orang lah bang. Dia cakap macam tu. Tempat duduk dekat belakang mana? Belakang kereta tu? Bukan, dekat tempat duduk belakang, Puan Aida cakap. Mana ada orang tempat duduk belakang, kan dah kemik tadi bumbung dia tu. Lepas tu Puan Aida kata dia nampak lah ada orang kan. Cuma suami dia kata memang tak ada. Suami dia pun dah tengok dah kereta tu. Cuma suami dia kata tak adalah, mana ada orang, awak ni bukan-bukan je. Dia cakap macam tu kan. So Puan Aida ni just diam je lah sampai dia dekat rumah. And then dia kata sampai sekarang lah dia terfikir yang dia nampak tu sebenarnya apa. Adakah makhluk ke, ataupun memang ada jenazah lagi dekat dalam tu ke kan, yang masih tersepit belum dikeluarkan. Dia tak pasti. Tapi benda tu seakan-akan macam duduk tegak je dekat tempat duduk belakang. Muka tak nampak, tapi nampak macam rambut lah, ada rambut kan. So Puan Aida kata mungkinlah itu adalah penampakan hantu ataupun makhluk halus. Ataupun kalau bukan itu jenazah, mungkin jenazah lah. Tapi Puan Aida rasa memang confirm itu adalah makhluk halus. Sebab suami dia tak nampak. Suami dia kata suami dia tak nampak apa-apa pun kat belakang tu, tapi dia nampak. So apa pendapat korang? Kisah ini seram ataupun tidak? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah.
So itulah pengalaman ringkas yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Puan Aida. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ni. So pada pendapat korang macam mana? Dalam ketiga-tiga kisah yang aku storykan kat korang ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Yang mana korang semua yang ada kisah-kisah seram yang korang sudi berkongsi dengan aku, korang bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, di mana link Telegram dan juga alamat email aku ada tinggalkan di ruangan description dekat bawah. Dan di kesempatan ni aku nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada korang semua yang sudi singgah ke channel Sembang Kopi ni untuk dengarkan kisah-kisah seram daripada aku, dan sudi menonton video aku ni daripada mula sampailah ke hujung ni. Itu salah satu cara korang tunjukkan support korang kepada aku untuk aku terus buat video dan menyajikan kisah-kisah seram yang menarik untuk korang dengarkan. Jadi akhir kata daripada aku, kalau korang suka dengan cara penyampaian aku, korang suka dengan kisah-kisah seram yang aku storykan kat korang, aku hargai sangat-sangat kalau korang boleh bantu aku, bantu channel aku dengan tekan butang like, butang subscribe dan butang loceng supaya korang takkan terlepas apa-apa video yang aku akan update lagi lepas ni. Jadi itu saja daripada aku. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. See ya.